Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar, hasil karya dari penulis Osman BK. Kisah yang bertajuk Sebelum Isteri Masuk Rumah Tu. 1 Mac 1985, memasuki rumah baru di Blok A 28 Unit 306. Ada rumah tapi orang rumah pula tak ada. Dia bekerja nun di utara tapi aku pula di Lumut. Hai, setahun juga berulang-alik menjadi weekend husband. Boring jugalah. Lagipun aku sering belayar bersama Kedi Sri Banggi. Adalah petua yang aku amalkan apabila memasuki rumah baru ni. Itu seperti yang disyorkan oleh ayah. Maka aku pun cubalah membuatnya. Sebelum cuba, rumah tu kusamak dulu di bahagian dapur dan hall. Kerana sebelum ini ia dihuni oleh orang yang kita tak kenal lah. Hampir setiap malam aku buat petua seperti arahan ayah. Hatiku masih tidak puas walaupun tiada benda-benda yang tak elok pada rumah tu. Satu hari, sewaktu hari kerja, entah mengapa aku seperti dipanggil-panggil untuk segera balik ke rumah. Jam 11 pagi aku pun balik dan memasuki rumah. Waktu ke bilik air berwuduk dan terus ke bilik tidur, lalu terbongkang atas katil bersama uniform yang dipakai. Beberapa minit kemudian, aku terus lena dibuai mimpi. Dalam mimpi aku tu, aku didatangi oleh satu makhluk berkuda, botak kepalanya dan berjubah. Dia lantas memberi amaran agar aku segera keluar dari tokongnya, iaitu rumahku yang dihuni sekarang. Aku berkeras tidak mahu keluar, lantas meminta untuk berjumpa ketuanya yang kulihat tercegat di atas kuda tunggangannya bersama puluhan soldadu di belakangnya. Sungguh bengis sekali kelihatan wajah ketuanya yang juga botak dan ada bintik-bintik di kepalanya. Apabila aku masih berdegil tidak mahu beredar dari rumah itu, lantas dia menyuruh soldadu-soldadunya menyerangku dan dari setiap sudut bersama parang-parang yang panjang. Walaupun hanya sekadar mimpi, ada suara-suara yang kudengar menyuruh agar mereka membaca ayat-ayat Al-Quran seperti yang diajar dan diamal oleh ayah. Aku hanya mengikut arahan tu dan tak semena-mena di tangan kananku terhunus pedang untuk melawan balik serangan itu. Bersamaku rupanya ada ribuan askar yang datang membantu bersama panji-panji terkibar. Melihat kekalahan itu, akhirnya ketuanya sendiri datang bertemuku dan meminta berlawan satu lawan satu. Puas aku berlawan untuk mengalahkan makhluk itu yang lebih mahir berkuda dan berparang. Dalam masa yang sama, kedengaran juga ayat-ayat Al-Quran dibaca mengiringi pertarungan itu. Sama ada dia atau aku yang kalah, berserah pada takdir. Akhirnya dapat juga kukalahkan makhluk itu apabila kepalanya dipenggal dan aku menjerit dengan laungan Allahu Akbar. Seseorang datang menghampiriku, lantas memberi salam dan mengatakan bahawa rumahku itu telah selamat untuk dihuni. Ketika aku sedar dari lena, seluruh badanku bermandi peluh, belengging tanpa baju dan berada di tengah-tengah hall. Dalam kebingungan, aku tersentak apabila laungan azan kedengaran dari masjid. Dah asar rupanya. Aduh,
lamanya aku tertidur tadi. Keesokan pagi, ketika keluar rumah untuk pergi kerja, seorang jiran senior datang menyapa. Apa bunyi bising-bising semalam? Aku hanya terdiam dan menggiling kepala. Mengemas rumah aku, jawabku. Jawabku selamba. Sekian. Baik saudara, kisah yang kedua ni datangnya daripada Saiful Nizam. Saiful Nizam, dia ni adalah seorang pendengar daripada channel cerita seram The Haunting Cruise dan PN, dan beliau mengatakan, "Okey Brother Fai, tolong kongsikan kisah dan pengalaman saya ni semasa beliau memandu menuju ke Fraser Hill di Pahang." Okey, ceritanya berbunyi begini. Di sini aku nak ceritakan satu kisah yang aku alami semasa aku ke Fraser Hill Pahang. Semasa menuju ke Fraser Hill pada pukul 10 malam ni, aku dapat rasakan ada sesuatu yang mengekori kereta aku dari arah belakang. Tapi aku mendiamkan diri je lah. Hati ni memang terasa tak sedap dah. Gelisah tak menentu. Oh ya, lupa pula aku yang aku ni pergi ke sana dengan 2 orang kawan aku. Ingatkan nak ajak berborak, hilangkan mengantuk. Hai, tapi hampir betul. 2 orang kawan ni betul-betul dia tidur dibuai mimpi yang sangat-sangat lah. Dalam hati aku berkata, nak je aku bunyikan horn kejutkan diorang ni. Tidur tak ingat dunia. Berbalik dari cerita tadi, aku teruskan perjalanan menuju ke Fraser Hill dengan harapan cepat sampai. Bukan apa, hati aku rasa macam tak sedap lah. Macam ada sesuatu yang menanti kita orang. Sampailah satu jalan ni, aku nampak ada orang kayu basikal. Aku pun turunkan lampu rendah supaya mereka tak silau dengan lampu tinggi kereta aku ni. Semakin dekat, aku tengok. Aku dah rasa, hey, ni bukan manusia ni. Okey, korang tahu kan orang kayu basikal macam mana? Orang berkayuh basikal badan ke depan, tapi dia ni kakinya kayuh ke depan, tapi badannya ke belakang. Hai, yang peliknya, macam mana badan ni dia boleh pusing 360 darjah ke belakang? Sampai aku tengok dia ni tiba-tiba kereta aku secara tak sengaja termati dengan sendirinya. Aku berkata, alamak, kenapa ni? Apa masalah dengan kereta aku ni? Korang tahu tak? Aku ni di tengah-tengah hutan. Kanan kirinya penuh dengan hutan tebal. Waktu aku nak keluar tu, dari jauh aku nampak macam ada satu cahaya orang mengayuh basikal. Sekali tengok dari dekat, rupa-rupanya mereka yang mengayuh basikal yang aku nampak tadi tu muncul kembali. Kali ni betul-betul di tepi pintu pemandu. Aku yang kaku depan enjin kereta ni langsung tak boleh bergerak satu badan. Serius. Kalau korang jumpa apa-apa hantu di depan mata korang, akan terkaku juga. Seolah-olah badan kita ni langsung tak boleh bergerak. Akibat ketakutan kan? Entah macam mana, kawan aku yang 2 orang ni bangun. Dia bangun je, dia terkejut yang sebelah tepi pintu pemandu ni ada mereka bawa basikal badannya 360 darjah ke belakang. Hey, dari sudut cermin pemandu tu, kawan aku yang 2 orang ni dapat melihat wajah orang yang menaiki basikalnya. Bukan basikalnya, basikal itulah. Wajahnya pucat yang sangat-sangat wajah orang mati. Tiba-tiba je kepala dia boleh toleh secara perlahan-lahan melihat kawan aku dalam kereta. Mereka ni pun berkata dalam bahasa yang kurang fahami dengan nada yang seram gila, bagai jantung nak terkeluar aku waktu tu. Hei
Ya jangan salah. Oh ya janganlah saya jangan. Agaknya macam itulah bahasa dia kot. Mereka pun kayuh basikal sambil ketawa dengan nada seram. Agaknya macam tu kot dia ketawa. Aku yang depan enjin kereta ni dengan tangan terketar-ketar menutup bonet enjin tu dan terus masuk ke pintu pemandu, menolak gear dan tekan pedal minyak dengan ketakutan yang sangat-sangat. Yang kawan aku 2 orang ni dah tak terkata apa-apa dah. Sampai je ke atas Fraser Hill, aku tidur di rumah member aku di sini. Yang kawan aku tengok, aku dengan kawan aku 2 orang ni pelik. Kenapa tangan dia terketar-ketar? Besoknya, aku cerita dari awal hingga akhir tentang apa yang berlaku. Dia berkata, memang ada mereka yang lalu di tengah-tengah malam bila ada orang bawa kereta ke lori ke menaiki Fraser Hill ni. Kata orang, mereka yang berkayuh basikal tu aksiden dan mayat dia dijumpai di dalam gaung tepi tu dengan badannya terbalik. Siapa pula yang ganggu ni? Terganggu sekejap. Okey, kita sambung lagi ya. Seram juga tempat ni. Sebab itulah orang yang lalu di kawasan Fraser Hill ni akan namakan dia si pengayuh basikal terbalik. Wallahu alam. Kita tak tahu cerita tu benar ke tak. Tapi aku dengan kawan aku yang 2 orang tu dah nampak benda tu. Sampai sekarang fikiran kita orang ni masih terngiang-ngiang suara dia ketawa yang sangat-sangat menyeramkan. Kalau dengar, memang jantung tu rasa nak bergugur dah. Okey, sampai di sini sahaja cerita aku. Harap korang enjoy mendengarnya. Sekian. Terima kasih. Brother Fai.